Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua tuan-puan dan juga warga pendidik. Tak juga lupa kepada warga Alam Maya yang ada pada pagi inilah. Okey, alhamdulillah. So pada pagi ini kita dapat bersama dalam sesi webinar anjuran Persatuan Guru STEM Malaysia dengan kerjasama Cikgu Get Certified. Jadi kita bertuah pada pagi ini kita akan mendengar satu tajuk webinar yang bertajuk TRIS Menjana Pemikiran Berdaya Cipta. Yang akan disampaikan oleh Dr. Zulhasni Abdul Rahim. Beliau merupakan pencarah kanan di Malaysia Japanese International Institute of Technology, MJIIT UTM Kuala Lumpur. Sebelum kita teruskan, kita ada sedikit peringatan. Jadi sepanjang webinar ni, jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, saya boleh diajukan di ruangan YouTube live chat ni. Dari semasa ke semasa saya akan pilih mana-mana soalan untuk saya ajukan kepada doktor. Pada akhir webinar ini kita akan ada pada 10 minit terakhir kita akan buka juga sesi soal dan jawab. Pada akhir webinar kita akan sediakan sijil penyertaan dan link untuk dapat mendapatkan sijil penyertaan ini kita akan berikan pada akhir sesi lah. Jadi kita jangka habis dalam pukul 12 insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apakah hasil dapatan ataupun learning outcome yang kita akan cuba dapatkan pada hari ini? Ada 4 sebenarnya. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat pengenalan kepada TRIS. Apa itu TRIS? Bahasa apa TRIS ni sebenarnya? Dr. Zul akan kupas sekejap lagi. Kemudian kita akan lihat bagaimana TRIS diaplikasikan dalam industri ataupun dalam kehidupan seharian, bagaimanakah TRIS ni kita aplikasikan. Dan seterusnya, yang ketiga ialah kaedah penguasaan TRIS. Bagaimana kita sebagai pendidik educator, orang awam ataupun teknologis kita untuk menguasai TRIS. Dan seterusnya kita akan fikir tentang beberapa contoh TRIS yang telah diaplikasikan di dalam persekitaran persekolahan di kalangan guru dan juga pelajar. Jadi tanpa membuang masa, doktor dah ready ke doktor? Boleh. Boleh ya? Jadi saya jemput Dr. Zulhasni Abdul Rahim untuk menyampaikan webinar beliau pada pagi ini. Dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sedikit pengenalan berkenaan dengan diri saya sebagai pengamal TRIS ni lah. Nama saya Zulhasni bin Abdul Rahim. Saya berasal daripada Selangor, Bandar Baru Bangi. Dan sedikit latar belakang berkenaan dengan pengalaman saya, pengalaman kerja. Saya dah berkhidmat dalam industri selama lebih dari kurang 14 tahun lah. Saya pernah menjadi jurutera dalam pembuatan acuan, mold maker, pengeluaran produk elektronik Jepun, elektronik selama 3 tahun. Dan sebelum ni saya juga pernah berkhidmat dengan Proton Holding lebih kurang dalam 11 tahun dalam bidang kualiti, dalam bidang kejuruteraan dan juga dalam bidang transformasi. Setelah berkhidmat semasa di Proton tu, saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran, mengambil program PhD Industri. PhD Industri yang pertamanya yang first time telah dilaksanakan
dengan kerjasama UTM dengan Proton, dan daripada situlah bermulanya langkah saya dalam mengenal TRIS ni. Okay. So PhD yang saya laksanakan telah selesai dan perlu ada impak dari segi akademik dan juga industri. So daripada situ saya telah berjaya menyelesaikanlah, menghabiskan pengajian saya dalam pengajian Dr. Falsafah, dan bidang saya memang khusus penggunaan TRIS untuk cost reduction, untuk pengurangan kos dalam bidang kejuruteraan. So pencapaian utama saya dalam kajian saya ialah penjimatan sebanyak 13 juta untuk setahun lah, dengan menggunakan tool yang kita panggil TRIS ni. Okay. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua ingin mendapat maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan pengajian saya tu. So saya dah publish lah di dalam journal yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat, mungkin Google Scholar ke apa ke, dan boleh dapati jurnal-jurnal yang telah saya terbitkan secara online sebagai rujukan. Okay. Dan juga saya pernah juga menyertai Excellent Paper Award dalam Global TRIS Conference di Korea Selatan. Okay. So Korea ni adalah pengamal TRIS yang paling kuat sekali lah kat dalam dunia ni. Okay. So seperti Samsung, LG, Hyundai dan lain-lain. So benda-benda tu nanti kita akan share di kemudian slot nantilah. Okay. So itu secara ringkas lah berkenaan dengan latar belakang saya. Kemudian okay, ini adalah tempat saya berkhidmat sekarang. Okay. Saya menjadi pensyarah kanan di UTM Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur pun ada UTM. So ada institut yang kita panggil Malaysia Japan International Institute of Technology. So saya di bawah bahagian Management of Technology, pengurusan teknologi. Okay. So dekat situ saya mengajar TRIS, saya mengajar pelbagai subjek berkenaan dengan inovasi dan juga kreativiti dan juga teknologi. Dan TRIS adalah salah satu bidang yang saya cuba promote lah kepada semua. So pelibatan saya secara direct bila kita sebut TRIS, ia telah diperkenalkan dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Saya telah dipanggil sebagai pakar dan di situ saya menyumbanglah serba sedikit pengenalan TRIS dalam subjek reka bentuk dan teknologi, yang mana yang sekarang semua sekolah atau semua murid yang ambil subjek reka bentuk dan teknologi pada buku teks tingkatan 2 dah ada bab pertama, ada pengenalan TRIS, penyelesaian masalah inventif. Okay, so saya terlibat dari tahap pembentukan di SKP, dasar sukatan kurikulum pembelajaran, kalau tak silap saya lah. Okay. So itu yang saya involve secara direct lah bersama jawatankuasa di BPK. Okay. So seterusnya, sebelum saya involve dengan kementerian, kita dah buat beberapa projek pilot lah bersama MRSM, yang mana Cikgu Syahrul Zaman yang kita punya moderator ni pun adalah salah satu orang kuat lah yang ingin melihat impact TRIS ni kepada anak-anak muda kita ni yang perlu kita tingkatkan kemahiran dari segi inovasi dan kreativiti lah. Okay. So di situ kita dah develop lebih kurang dalam 2 batch dan 2 sesi. Kita dah buat pertama di MRSM Parit yang ada terlibat 4 MRSM di Perak, MRSM Parit, Felda, Kuala Kangsar dan Taiping. Okay. So dekat situ kita cuba memperkenalkan selalunya TRIS ni kebanyakannya diperkenalkan kepada industri, tapi yang ini adalah julung kalinya kita perkenalkan kepada murid-murid lah.
So hasil daripada aktiviti-aktiviti yang berlaku di MRSM tu, so salah satu pemenang anugerah inovasi negara peringkat 2016, student MRSM berjaya menjuarai peringkat kategori sekolah. So ini adalah salah satu pencapaian yang agak hebat lah. So yang mana kemudian nanti I think Cikgu Syahrul Zaman akan menceritakan dengan lebih detail lah bagaimana usaha dan kejayaan ni dicapai di peringkat MRSM lah. Okay, so itulah sedikit berkenaan dengan program pendedahan TRIS kepada murid-murid di Malaysia lah. Okay. I think seterusnya, okay, kita juga what do you call unjurkan kita punya penggunaan TRIS tu bukan setakat di peringkat sekolah aja, kita juga digunakan di peringkat kebangsaan, yang mana TRIS telah menjadi Industry Innovation Standard dekat SIRIM. So semua organisasi pembuatan industri boleh mempelajari atau menggunakan TRIS sebagai salah satu guideline ataupun standard untuk mereka laksanakan inovasi yang melibatkan industri. Okay? So ini pun kita telah masukkan TRIS ni dekat dalam SIRIM 8. Okay? SIRIM 8. So benda-benda ni merupakan salah satu kejayaan di mana TRIS ni boleh digunakan di peringkat sektor perindustrian dan juga pendidikan. Okay? So I think saya teruskan Cikgu Syahrul Zaman, boleh ke? Okey, teruskan. Okey, terima kasih. Okey. So tanpa kita telah cerita banyak kali sebut TRIS kan. So ini kita bagilah secara ringkas dalam tempoh masa yang terhad ni. Okey. Kita akan cerita sikit secara ringkas apa itu TRIS. Okay. So TRIS adalah kata nama singkatan, kata nama singkat daripada bahasa Rusia. Okay. Dia ada T, dia ada R, ada I dan juga Z. Okay. So dia apa dia punya singkatan dia tu? Okay. So dia singkatan, kata nama singkat dari segi daripada perkataan tersebut. Teoria Resenya Izobetatilskik Zadach. Okay. So itu adalah bahasa Rusia. Okay. Itu adalah dia punya nama asas dia, nama asal dia. Okay. So dalam bahasa English, okay, kita panggil Theory of Inventive Problem Solving, dan juga dalam bahasa Malaysia kita panggil Teori Penyelesaian Masalah Inventif. Okay. So kita kena praktis kan, kita kena cuba sebut TRIS ni apa. So TRIS, saya ulang lagi sekali, cara nak sebut dia adalah Teoria Resenya Izobetatilskik Zadach. Okay. Dia adalah bahasa Rusia, bukan bahasa slang Malaysia mana-mana negara-negeri. Okay. So itu adalah maksud TRIS, teori penyelesaian masalah inventif. So dia ada teori dan dia ada kita panggil masalah inventif. So kita kena cuba nak faham apa maksud teori penyelesaian masalah inventif. So teori penyelesaian masalah inventif ni telah diasaskan oleh Genrikh Solovich Altshuler. Okay. So beliau berasal daripada Baku, Azerbaijan. Okay, di mana dulu Azerbaijan adalah bawah Rusia, dan juga beliau sebenarnya minat dalam menulis buku fiction, science fiction. Okay. So apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, kerahan tenaga berlaku dan beliau telah dipanggil untuk berkhidmat di dalam ketenteraan. Okay. So disebabkan dia punya kemahiran dan juga dia punya minat dia berkenaan dengan kreativiti dan juga imajinasi, beliau telah diletakkan di bawah unit untuk mengkaji teknologi-teknologi ataupun kejuruteraan yang melibatkan pembangunan alat-alat ketenteraan,
yang mana berlaku banyak perlumbaan dari segi teknologi ketenteraan antara Rusia dengan dia punya musuh dia lah. Okay? So daripada situ dia diberi peluang untuk mengkaji dokumen yang melibatkan ilmu maklumat-maklumat berkenaan dengan teknologi ketenteraan yang kita sekarang panggil patent. Okay? So dokumen patent ni ada di dalam dia ada banyak informasi. Okay? So informasi utama dia adalah background of problem. Okay? Latar belakang masalah yang ingin diselesaikan. Dan juga ciptaan patent tu ataupun dia punya hasil ciptaan dia telah menjadi sebahagian daripada penyelesaian atau solusi kepada masalah atau yang telah diajukan tadi. Okay? So dalam dokumen patent tu dia akan cerita masalah dan juga dia akan cerita ciptaan tu sebagai solusi kepada masalah tersebut. Okay? So dua elemen ni sangat penting dalam patent supaya kita nak faham bagaimana sesuatu teknologi tu berfungsi dan bagaimana dia lebih berkesan dalam menyelesaikan masalah. So lebih kurang dalam bila Altshuler ni mengkaji lebih kurang ratusan ribu patent, dia dapati ada beberapa corak, ada beberapa corak ataupun di situlah terhasilnya teori-teori TRIZ tu daripada kajian beliau. So dia membuat kajian ni, dia akan usaha dalam menghasilkan, dalam membantu jurutera-jurutera menyelesaikan masalah yang lebih cepat. So itu adalah salah satu sumbangan Altshuler daripada penggunaan alatan TRIZ. So bila kita semak apakah elemen-elemen dalam teori TRIZ ni, dia ada 3 bahagian. So pertama adalah Altshuler menyatakan bahawa masalah dan solution ni ataupun penyelesaian ni sentiasa berulang-ulang. Dia akan berlaku, dia akan berulang-ulang sepanjang secara dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai industri, dalam pelbagai keadaan. Contohnya bila dia nak bina sesuatu jentera yang mungkin perlu ada kebolehan untuk kalis peluru. So dia mungkin bina kapal terbang, dia bina kereta kebal, dia bina design untuk helmet yang kalis peluru, dia akan menghasilkan struktur yang lebih kuat dan juga dinding ketebalan yang lebih untuk supaya peluru tu tak tembus dalam jentera ketenteraan ni. Cuma bila dia menghasilkan, dia mereka bentuk jentera tersebut dengan ketebalan dinding yang tebal, jentera tu menjadi berat. So bila dia jadi berat, dia susah untuk bergerak, dia susah untuk beroperasi dan dia ada banyak masalah. So ketebalan besi atau dinding tu untuk kapal terbang, kereta kebal dan juga helmet menyebabkan jentera tu menjadi berat dan dia mempunyai masalah berat. Berat dan juga tebal. Kedua-dua ni menyebabkan masalah tu berlaku pada pembinaan kapal terbang, pembinaan kereta kebal dan juga lain-lain. So ada engineer yang telah berjaya menyelesaikan masalah tu dalam bentuk dokumen, dokumenkan dalam bentuk patent. So itu yang bila kita kaji satu patent, solution yang sama boleh diaplikasikan, boleh diguna pakai untuk masalah yang sama lebih kurang konsep dia, dan mudah dan cepat kita nak selesaikan masalah. So itu adalah teori pertama lah. Teori kedua adalah perubahan teknologi ataupun technical system ataupun produk tertentu, dia punya perubahan tu ada corak dia dan corak tu pun berubah-ubah. So contoh dia dalam gambar ni, kita punya television daripada television yang gemuk jadi television yang nipis. Sebenarnya corak perubahan tu telah berlaku lama kepada kita punya laptop. Sebenarnya laptop dulu pernah berubah dalam bentuk yang sama, dalam corak yang sama
lebih awal daripada televisyen. Okay? So benda tu akan berubah dengan lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat, sebab corak tu kita boleh bukan sahaja ramal apa yang berlaku seterusnya, tapi kita boleh pindahkan ataupun kita boleh ambil perubahan tu dan guna pakai untuk produk yang lain. Okay? So smartphone kita, televisyen, so apa saja yang melibatkan skrin sekarang, semuanya dah menjadi nipis. Okay? So itu adalah teori yang kedua lah. So teori yang ketiga pula, inovasi penyelesaian datang daripada di luar kotak. Okay? So contoh dia, saya adalah jurutera mechanical. Okay? So kemungkinan ada penyelesaian atau inovasi yang lebih baik di luar bidang saya. Okay? Mungkin dalam bidang makanan, mungkin dalam bidang menjahit, mungkin dalam bidang perubatan dan lain-lain. Okay? So saya perlu mencari solusi penyelesaian yang lebih murah, yang lebih cepat dan lebih baik, sebab di luar kotak saya. Okay? Ada, cuma saya tak tahu bagaimana nak cari. So itu yang TRIS sebagai satu kaedah yang terbaik lah untuk kita nak pergi di luar kotak. Okay? So 3 elemen ni adalah elemen asas yang Altshuler bangunkan, dan di situlah menjadi asas kepada tool-tool TRIS yang lain yang saya akan terangkan dengan lebih detail. Okay? So itu adalah secara ringkaslah teori of inventive problem solving. Okay? So saya masuk kepada kaedah aplikasi kaedah TRIS. So boleh Encik Cikgu Syarul Zaman? Okey, boleh teruskan. Setakat ni belum ada soalan lagi. Okey, belum ada soalan. Okay. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh belajar dengan lanjut lah. Okay? Kita boleh Google lah, kita ada internet. So agak mudah kita nak faham sesuatu maklumat tu, ilmu tu melalui bacaan dululah. Okay. So bila kita dah faham dan kita cuba usaha untuk aplikasikan ilmu kita ni, itu yang kita ada perlukan sokongan lah, dan juga perlu ada bimbingan daripada mereka yang telah berjaya guna pakai TRIS tool ni lah. So saya cuba kongsi sedikit tentang aplikasi dan juga kaedah TRIS ni. So dia bermula dari segi konsep kreativiti dan inovasi ya. So kreativiti ni adalah kebolehan untuk seseorang tu menggunakan imajinasi dia, mengembangkan dia punya pemikiran atau minda dia dalam sesuatu perkara. Okay? So contoh dia dalam konteks menyelesaikan masalah ni, kreativiti ni sangat penting untuk dia bercambah ataupun mencapah dari segi mencari solution ataupun idea. Okay? So dia perlu memahami masalah tu, dia perlu melihat daripada pelbagai perspektif, dan ini sangat kemahiran kreativiti ni sangatlah penting untuk dia berfikir di luar kotak. Okay? So apabila dalam ruang masalah ni, dia cuba nak memahami. So dia tak boleh faham dari segi perspektif dia. So dia kena memahami sesuatu masalah tu daripada pelbagai perspektif. So daripada perspektif pengguna, daripada perspektif pengeluar, daripada perspektif mungkin pemegang taruh, okay, stakeholders ataupun investor dan lain-lain. Okay? Sebab setiap perspektif tu ada dia punya nilai masing-masing dalam untuk menyelesaikan masalah. Okay? So untuk pencambahan minda tu, kreativiti perlu. Okay? Perlu. So daripada pencambahan tu, kita tak boleh biarkan dia bebas merata-rata kan. Okay? So kita kena balik kepada fokus kita, problem yang kita nak selesaikan. So bila kita nak fokus balik kepada titik penyelesaian kita tu, ataupun titik punca masalah tu, kita memerlukan inovasi. Okay? So inovasi ni dia akan tarik balik pencambahan tu
dan dia akan fokuskan balik kepada titik masalah yang kita perlu selesaikan. Okay, so innovation adalah change, innovation adalah activity. So kita kena lakukan aktiviti supaya kita menyelesaikan masalah yang tepat, yang betul. So bila kita melakukan aktiviti tu, kita perlu uji masalah kita perlu semak, kita perlu validate, kita perlu verify, kan? Kita perlu buat penilaian supaya masalah yang kita selesai tu adalah yang paling tepat dan yang paling benar. Okay? Kemudian bila kita dah lock masalah tu, kita dah faham betul-betul masalah tu, kita perlukan balik kreativiti ni, nak cambahkan balik dari segi pembinaan idea. Okay, so kita ada banyak tool yang kita pakai kan. Mungkin tool yang kita biasa pakai untuk pencambahan idea adalah brainstorming. Okay, brainstorming. Okay, so brainstorming merupakan salah satu alatan kreativiti yang agak popular lah untuk membina what you call masalah, untuk membina idea lah. Okay, dan daripada situ bila kita cambahkan, kita kena make sure dia tutup balik. Kita kena fokus balik penyelesaian mana yang kita boleh lakukan yang terbaik, yang lebih murah, yang lebih cepat, okay, dan lebih efektif lah. Okay, so pencambahan dan tumpuan ni, kreativiti dan inovasi ni sangatlah kritikal lah untuk penyelesaian masalah. Okay, so kita kena faham konsep tu. So ini adalah perbezaan antara TRIS dan juga brainstorming. Saya tunjukkan video secara ringkas. So sila beri tumpuan kepada skrin.
Okay. So terima kasih terhadap perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so daripada video tadi dia ada perbezaan antara what you call trees dengan brainstorming. Okay, so trees dengan brainstorming ni dia nak tahu apa beza dia, kenapa dia macam tu dan kenapa dia macam ni kan. So trees what you call dia lebih ada what you call yang kita kembangkan dan juga kita kuncupkan tadi kan. So kalau compare dengan brainstorming tadi tu, dia hanya kembang aja. Dia kembang, idea berkembang. Cuma bila idea berkembang tu kita agak mempunyai cabaran lah bila kita nak guna pakai idea tu untuk kita nak selesaikan masalah kita. So dalam trees ni kita ada banyak alatan lah. Okay? Ada toolbox. So setiap alatan tu ada dia punya kegunaan masing-masing dia. Tukul hanya untuk ketuk paku je kan. So ada yang kita tukul dia tak boleh buat benda-benda yang macam pemutar skru ke ataupun buka nut ke apa ke, semua tak boleh. So kita kena faham setiap tool trees ke ataupun bukan trees ni dia ada dia punya fungsi masing-masing. Okay, brainstorming dia hanya cambahkan idea. Tapi bila kita nak menguruskan idea mungkin kita kena pakai tool lain. Contoh dia macam Six Thinking Hat dan lain-lain lah. Okay, so trees ni juga ada dia punya fungsi masing-masing, ada dia punya kegunaan masing-masing. So kita ambil beberapa jenis tool yang daripada trees ni dan kita telah perkenalkan dia di dalam RBT kita lah, yang kita ada beberapa tool yang kita masukkan. So bagi yang berminat mungkin kita akan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon isi feedback form apa semua yang penganjur berikan dan mungkin kita akan bantu dengan selanjutnya lah. Macam mana kita nak belajar semua tool-tool tersebut. So sedia maklum tadi saya ada mention Samsung juga adalah salah satu organisasi yang sangat-sangat kuat menggunakan trees. Okay? Kalau tuan-tuan Google type Samsung dengan trees, adalah banyak maklumat-maklumat yang akan dikongsi bagaimana Samsung ni boleh cepat sangat tingkatkan dia punya prestasi inovasi dia dengan menggunakan trees. Okay? So ini adalah Dr. Mi Jong Song. Dia adalah Vice President Samsung Electronics. Okay? Dia cikgu saya. Okay? Saya pernah berjumpa dia I think 2-3 kali lah. Okay? 2-3 kali dia pernah datang Malaysia dan dia telah berkongsi bagaimana Samsung berjaya mempertingkatkan inovasi, teknologi dan juga keuntungan syarikat dengan menggunakan trees. Okay? So tuan-tuan puan-puan boleh cari maklumat yang lebih lanjut lah, okay? Melalui internet. Okay? So dekat Samsung, daripada presiden sampai ke dia punya engineer, semua kena belajar trees. Itu kehebatan Samsung ni. So memang Dr. Mi Jong Song ni, dia adalah kita panggil trees level 5 di peringkat antarabangsa. Saya cuma level 3 je. Okay. So saya rendah lagi. Okay. So ini adalah salah satu pencapaian penting lah dalam industri. So seterusnya saya masuk ke bahagian bahagian terakhir lah, okay, daripada slot saya. So boleh ke Cikgu Syarul Zaman?
Ada satu soalan ni. Okey, silakan. Okay, terima kasih kepada yang memberikan soalan lah. Saya ambil satu soalan ni daripada Gobek Pesa ni. Dia tanya, bolehkah TRIS diguna pakai bersama dengan teori-teori yang lain? Okey. Itu soalan. Okey, terima kasih soalan tersebut. Okey. So jawapan dia adalah ya. Okey, teori TRIS ni saya cakap tadi macam TRIS ni adalah alatan, ada tool. So tool ni bila kita ada masalah pipe kan, so kita nak cari spana, kita nak cari alat-alat yang sesuai lah untuk masalah tersebut. So mungkin teori yang kita biasa dengar adalah mungkin lean. Okay, so lean ataupun kita macam brainstorming tadi, mungkin kita boleh satukan lah, kita boleh samakan. Okay, bila dia punya sifat dia tu sama. Okay, so bila kita nak selesaikan masalah, contoh dia okay, kita nak cari punca masalah. So mungkin tool yang kita biasa pakai adalah 5Y. Why. Okay, kenapa masalah ni berlaku? Kenapa? Kita jumpa masalah tu. Okay, nanti saya akan ceritakan macam mana 5Y ni boleh diguna pakai sekali dengan TRIS tool yang kita panggil punca kesan berantai. Okay, cause effect chain analysis, analisis punca kesan berantai. So kita guna kalau kata 5Y tu guna why, kita akan guna soalan yang berbeza sikit. Okay, apakah menyebabkan dia berlaku? So kita pakai apa, okay? Dan kita cakap bagaimana perkara ni boleh berlaku. Kita tanya macam mana pembentukan masalah tu. Okay? So kita boleh join banyak teori yang boleh satukan. Even saya punya PhD pun adalah TRIS dan juga design to cost. Okay? Design to cost datang daripada quality, falsafah quality. So kita nak design satu produk tu berdasarkan dia punya costing dia. So saya guna alatan TRIS tu untuk menyelesaikan masalah-masalah bila kita nak kurangkan kos dari segi design produk. Design produk, okay. So kita nak produk tu berfungsi tapi kita nak dia lagi murah. So benda-benda ni menjadi cabaran lah kepada kita untuk nak what do you call dalam industri. So kita boleh combine teori-teori tertentu dengan TRIS. Itu dia punya jawapan dia lah. Okey, baik. Okey Doktor, boleh teruskan dengan kaedah penguasaan TRIS insyaAllah. Okey, terima kasih. So okey. So dalam slot terakhir saya ni, kaedah penguasaan TRIS. So kita dah tahu TRIS ni telah diperkenalkan dalam RBT. Okay. So dalam RBT saya terlibat dalam pembentukan DSKP. So dalam DSKP tu ada beberapa tool TRIS yang kita dah perkenalkan. Okay. Dan juga daripada tool tersebut kita pihak what you call BPK ataupun pihak kementerian telah melaksanakan what you call dasar tersebut, dan dia telah jadi dalam buku teks sekarang ni kan, tingkatan 2 dah ada tu lah. Okay. So untuk buku teks tingkatan 2 telah dilaksanakan oleh pengarang buku berdasarkan pemahaman dia lah. Okay. So ada beberapa perkara yang baik, menjadi salah satu perkara penting lah dalam TRIS ni, dan juga perlu ada continuous improvement lah, bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran ilmu yang berkaitan dengan TRIS ni dengan lebih berkesan. Okay. So untuk penambahbaikan, saya cuba ambil peluang lah untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana TRIS ni boleh dilaksanakan oleh guru dan juga murid. So so dalam TRIS, dalam RBT tingkatan 2 dan tingkatan 3, kita tengok ini buku TRIS cover page buku teks tingkatan 2, dan daripada situ kita akan tengok dia punya topik dan subtopik dia. Okey, topik dan subtopik dia, di mana dalam subtopik bab pertama adalah TRIS, bab pertama adalah TRIS, dan subtopik pertama adalah mengenal pasti masalah, subtopik kedua adalah analisis fungsi, dan subtopik ketiga adalah pencanggahan fizikal.
Okay. So dalam ini semua adalah selari dengan DSKP yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian dan juga BPK. Okay. So dalam subtopik pertama adalah kita cuba nak memahami jenis-jenis masalah, tahap dia dan nilai sesuatu masalah tu. Okay. So kita cuba, mungkin sebelum ni setiap perkara tu yang ada ujian kita panggil masalah. Okay. Tapi dalam TRIS ni kita cuba buat categorization, kita cuba buat penjenisan. So dua kategori yang kita cuba perkenalkan dalam bab 1 ni adalah masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okay, itu adalah dalam section 1.1. Dalam section 1.2 analisis fungsi, ia adalah untuk memberi kemahiran dari segi bagaimana kita nak menguasai sesuatu masalah tu dari sudut atau perspektif sistem dan juga komponen. So setiap produk ataupun masalah tu kita cuba lihat dari sudut sistem atau komponen. Okay. So daripada situ kita cuba memahami dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dengan lebih efektif. Okay. Dan untuk 1.3 pencanggahan fizikal, kita cuba lihat masalah tu dari konsep, salah satu konsep dalam TRIS kita panggil pencanggahan fizikal. So dari bila kita tengok masalah tu dalam perspektif pencanggahan fizikal, TRIS ni dia dah ada recommendation, dia dah ada cadangan konsep-konsep macam mana untuk kita nak selesaikan masalah tu dengan mudah. Kerana konsep-konsep ni telah diguna pakai sebelum tu dan konsep-konsep ni berkesan bila kita nak menyelesaikan masalah yang dikategorikan dalam pencanggahan fizikal. Okay. So, so bila kita breakdown fokus tersebut, memahami jenis, tahap dan nilai sesuatu masalah, kita cuba tengok apakah jenis masalah yang ingin diselesaikan. So, ini penting untuk kita mulakan langkah dalam menyelesaikan masalah. Kita kena tengok jenis masalah yang kita nak selesaikan. Adakah masalah kita berbentuk teknikal ataupun masalah kita berbentuk bukan teknikal. Sekiranya dia masalah teknikal, adakah masalah teknikal tu ada pencanggahan? Okay? Bila kita nak laksanakan, bila kita nak selesaikan, ada tak kesan sampingan? Ada tak perkara-perkara yang masalah lain timbul? Okay? So itu adalah perkara pertama yang kita kena kuasai. Bila kita guna TRIS dalam kita punya RBT ataupun penyelesaian masalah umum. Okay? So bila kita faham betul-betul jenis masalah tu, kita akan bergerak ke step yang kedua. Kita kena faham betul-betul, kita kena kuasai masalah. Bukan setakat faham, kita kena kuasai masalah tu dari sudut sistem dan juga komponen. Okay? So bila kita cakap sesuatu produk, contoh dia telefon. Telefon adalah sebuah sistem. Okay? Sudu adalah sebuah sistem. Buku adalah sebuah sistem. Tapi di dalam sistem tu ada punca masalah. Okay? So kita panggil subsystem. Okay? So dalam komponen sesuatu produk tu, contoh dia what do you call, nanti saya bagi contoh yang mudah lah untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami. Okay? So bila kita lihat dari sudut sistem dan komponen, lebih mudah kita nak cari punca masalah. Okay? Kita akan buat kajian, kita akan buat semakan, kita akan buat semakan sistem dan juga komponen yang mana berkaitan dengan kita punya masalah. Okay? Seterusnya, bila kita faham masalah tu dengan lebih jelas, baru kita start guna pencanggahan fizikal. Adakah masalah tu pencanggahan ruang atau pencanggahan masa? Okay, yang ini kita akan tengok dalam buku teks lah, ada penerangan lanjut. Okay. So bila kita dapat kenali masalah tu adalah pencanggahan ruang atau masa, dia akan membawa kita kepada solution, konsep yang telah direkomendasi, telah dicadangkan. Okay. Ada list dia lah. Okay. So setiap step ni saya akan bagi satu contoh untuk kita semua faham. Okay. So kalau ada soalan sila ajukan kepada moderator kita.
So ini adalah masalah yang simple saya boleh sempat sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay. So adakah masalah tersebut berbentuk inventif atau tidak? Okay. So kita nampak gambar kat sini adalah orang atau pengguna yang pakai face mask. Okay. Face mask. So face mask sekarang ni dalam COVID ni semua pakai face mask. Okay. So kita nak tahu penggunaan face mask ni ada kesan sampingan ke tak? Okay. So kalau kita pernah pakai face mask, kita tanya diri kita, ada kesan sampingan ke tak? Okay. So kalau ada kesan sampingan, maknanya dia berbentuk masalah inventif. Kalau tak ada kesan sampingan, maknanya dia bukan. Okay. Kenapa kita nak pakai face mask? Okay. Tujuan baik dia adalah, kesan baik daripada penggunaan face mask ni adalah, bila kita pakai face mask, kita tidak terdedah kepada virus luar. Dan juga kalau kita ada virus, kita tak boleh sebarkan dia dengan mudah sebab kita ada face mask. Okay. So face mask ni menghalang. Okay. Dia punya fungsi dia menghalang virus keluar ataupun masuk. Okay. Dia menghalang. Tapi bila kita guna face mask ni, benda yang baik ni, ada tak benda buruk berlaku semasa penggunaan face mask ni? Okay. So bila kita tengok contoh ni, para doktor medical apa semua ni, bila dia pakai face mask ni, dia punya kesan sampingan dia ada. Kita tengok muka dia berbekas, muka dia berlelas, dia berluka, melecet, kulit tu melecet. Okay. So ini adalah kesan sampingan daripada pakai face mask. Okay. So bila kesan sampingan tu adalah jelas, maknanya masalah penggunaan face mask ni adalah masalah inventif. Okay, masalah inventif. So kita dah tahu dah cara yang kita nak confirm adalah dia masalah inventif atau tak bila kita tengok penggunaan face mask adalah bagus, tapi masa yang sama ada kesan sampingan, ada benda yang tak bagus. So bila ada dua elemen bagus dengan tak bagus ni ada bersama dengan produk yang kita nak tambah baik ni, so maknanya ia adalah masalah inventif. Okay, ini very clear lah, very clear. Seterusnya, langkah seterusnya, kita cuba nak faham face mask ni. Kita nak faham apa face mask ni, apa sebenarnya. Okay. So kita cuba buat kajian. Kita cuba senaraikan komponen-komponen dalam face mask ni. Okay. So dalam face mask ni ada nose clip, ada rubber band, ada adjustable, ada valve, ada fabric and so on so forth. Okay. So kita cuba senaraikan semua elemen-elemen tu untuk face mask. Okay. So kita kaji dia punya sistem dia. Kita kaji nose clip ni untuk apa? Kita kaji fabric ni untuk apa? Kita kaji valve ni untuk apa? Kita faham dia punya fungsi masing-masing. Dan juga kita kena faham bentuk, kenapa dia face mask ni bentuk macam ni? Kenapa dia tak bentuk square? Kenapa dia tak bentuk bulat? Kenapa dia tak sekeping kain? Kenapa dia kena ada macam mangkuk? So kita cuba dengan secara khususnya faham kenapa face mask ni berbentuk macam ni. Okay? Dan juga kita kena faham bahan. Okay? Kenapa kita punya getah untuk sangkut ke telinga tu buat daripada getah? Kenapa fabric tu buat daripada apa? Apakah ada material grade ke? Ada chemical ke? Dan lain-lain. Okay? So, bila kita kaji face mask ni satu persatu, kita cuba cari pesalah. Okay, kita cuba cari culprit. Siapakah yang patut dipersalahkan untuk masalah yang sebelum ni? Muka berbekas, muka luka, okay? Muka melecet. Okay? Yang mana satu daripada face mask ni yang menjadi punca culprit kepada masalah tersebut? Okay? So bila kita kaji, kita senaraikan, kita pergi satu persatu, siapakah punca masalah tu? Kita cari. So kita jangan salahkan orang. Kita salahkan orang sebab muka dia
Sebab dia pakai ketat sangat. Okey, sebab dia tak pandai pakai. Sebab muka dia tak sesuai dengan mask. Okey. Bila kita salahkan orang, dia tak akan selesaikan masalah. Okey. So kita kena cari pesalah tu dalam bentuk sistem ataupun komponen. Okay. Sebab bila kita jumpa pesalah tu di dalam sistem tersebut, kita akan tangkap dia, kita akan masukkan dia dalam lockup, kita akan bicara dia, kita akan kenakan hukuman dengan dia, kita akan ubah dia, kita akan buat inovasi, kita akan tambah baik. Okay. So itu adalah pendekatan secara konsep lah. Macam mana kita nak cari punca masalah tersebut. Okay. So pesalah tu ada di dalam kita punya face mask, bukan pengguna. Okay. Kita tak boleh salah bukan pengguna. Okay. So dalam step terakhir, pemisahan masa dan ruang, kita nak faham masalah ni berlaku dalam situasi bila. Okay. Mula-mula bila dia nak pakai face mask tu, muka dia tak berbekas, muka dia tak luka. Okay. So bila dia start pakai, okay, dalam condition pertama, kedua, ketiga, sehinggalah muka dia berbekas, sehinggalah muka dia melecet dan luka. Okay. So di antara sebelum berlakunya masalah dan masalah tu timbul, kita kena tengok situasi dan keadaan yang berlaku. Okay. So mungkin kita boleh cari punca tu menggunakan soalan lah. Kita tanya why, kenapa dia berlaku, kenapa. So bila kita guna why ni, dia punya, kita cuba cari simptom, kita cuba cari alasan. Okay. Sebab kenapa kita akan bagi alasan, kenapa. Bila bagi alasan ni, orang akan bagi alasan yang mungkin merapu-rapu, okay? Soal alasan yang tak masuk akal dan semua. Tapi bila kita guna soalan seperti bagaimanakah ia boleh berlaku, apa yang menyebabkan ia berlaku, okay? Kedua-dua soalan ni lebih khusus dan fokus kepada komponen dan sistem tersebut. Okay? So dalam face mask tu, apa yang menyebabkan dia melecet, menyebabkan kulit melecet dan berbekas. Okay? So kita akan cari salah, okay, dalam komponen tersebut. Okay? So adakah masalah tu berlaku sepanjang masa ataupun masalah tu berlaku dalam masa-masa tertentu. Okay? So daripada situ kita boleh membezakan dia pemisahan masa, maknanya masalah tu berlaku pada masa tertentu, ataupun ruang, masalah tu berlaku sepanjang masa. Okay? So itu adalah cara-cara kita nak membezakan dia pemisahan masa atau pemisahan ruang. Okay? Dan daripada situ kita boleh teruskan dengan menggunakan konsep inventif. So konsep inventif yang ada kat sini, okay? Ada segmentation, taking out, local quality dan semua-semua tu. Konsep-konsep tu kita cuba aplikasikan kepada senarai komponen, sistem yang ada bermasalah, dan kita ubah kita punya face mask tu, yang mana yang bermasalah tu kita ubah dia menggunakan konsep inventif yang disenaraikan, sama ada daripada pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Okay? So itu adalah aplikasi atau kaedah yang mudah yang kita boleh sampaikan kat murid-murid ataupun guru-guru sendiri, kan, boleh guna pakai untuk kita nak ajar murid-murid kita dalam RBT tingkatan 2. Okay? So harap sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan, sila ajukanlah. So itu adalah slide saya yang terakhir lah. So diharap semua penonton, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dan juga murid-murid boleh guna 3 konsep tersebut dengan lebih mudah dalam aplikasi TRIS dalam RBT. Okey, saya rasa itu saja daripada saya, dan seterusnya saya cuba sampaikan balik kepada moderator kita, Cikgu Syarul Zaman. Ya. Okey, salah. Kita baca daripada Nodia
tahu maknanya dia buat penegak satu conclusion Yeah. Setiap masalah yang mempunyai kesan adalah berbentuk inventif. Tak ada kesan maka bukan berbentuk inventif. Yeah. Clear betul Okey, kemudian Rozidah binti Muhammad Zaini dia tanya, adakah semua produk mempunyai masalah inventif dan bukan inventif? Okay. So okay, untuk soalan tu produk tu, okay, produk tadi tu, sebab tu kita pergi balik dekat ni lah, dekat fokus kita, okay. So bila kita ambil sesuatu produk tu, kita kena tengok dari segi produk tu ada kegunaan penting dia, ada kegunaan yang baik, contoh dia macam kursi kan, kursi untuk kita duduk, okay. Tapi bila ada wujudnya kesan sampingan ataupun ada wujudnya elemen yang buruk ataupun mudarat, then perkara tersebut kita boleh buat kesimpulan ia adalah masalah inventif. Okay, sebab dia ada pencanggahan. Pencanggahan maknanya satu benda yang baik daripada produk tu dan ada satu benda yang tak baik bersama-sama dengan produk tersebut. So itu adalah salah satu cara kita nak kategorikan sama ada dia inventif atau bukan inventif. Okey doktor, sebagai contoh untuk face mask tadi tu, face mask kita lihat masalah tadi kesan sampingan ni ialah muka Herod tadi, muka ada bekas-bekas kan? Ya. Yeah. Itu sampingan lah. Okey, yes. Maknanya kalau saya katakan contoh dia kalau kita ada seorang tu dia cipta face mask, tapi face mask tu dia buat inovasi dia hanya dia buat macam letak macam image yang cantik lah kat depan tu kan, image yang cantik dan sebagainya. Itu dikira bukan inventif tu tak? Okay, so soalan yang menarik so itu kita panggil design luaran lah, visual dan juga estetik. Okay, so kalau design untuk kita panggil reka bentuk juga kot, betul-betul corak atau nilai estetik, so dia punya sumbangan dia pada estetik tu lah, dia hanya nampak cantik, nampak comel, nampak canggih and so on, tapi dia punya sumbangan dia kepada masalah tu tak ada. Maknanya kita kata bukan inventif lah. Bukan inventif. Sebab dia tak ada sumbangan kepada nak menyelesaikan pencanggahan tu. Benda yang ada benda baik, ada benda yang tak baik. So kalau kata reka bentuk tu tak ada menyumbang kepada menyelesaikan masalah dari segi pencanggahan tu, dia bukan inventif lah. Baik. Sebenarnya ada beberapa lagi soalan tapi saya simpan untuk Q&A lah Okey. Okey, jadi saya ni saya diamanahkan untuk memberikan sedikit perkongsian tentang keberjayaan TRIS lah. Ya, silakan. Okey, jadi saya bagi contoh sebab apa yang saya laksanakan di sekolah lah. Saya mula belajar TRIS ni sejak 2012 lah. Sejak 2012 dengan Dr. Teo dan Dr. Zul pun adalah cikgu saya juga lah. Okey, untuk contoh projek TRIS di sekolah ni ada dua lah yang saya akan bagi contoh. Itu secara ringkas dalam kurang 5 minit. Pertama dari segi produk dan juga servis. Okey, kita lihat yang pertama iaitu produk. Okey, untuk produk ni pelajar saya lah, pelajar dia tema untuk makluman saya tidak mengajar subjek RBT, saya mengajar subjek reka cipta. Jadi tema tahun tu adalah bencana alam, banjir lah. Jadi fokus kita ialah untuk menyelesaikan masalah. Kalau lihat gambar tu ada banyak kereta yang terperangkap di atas jalan raya semasa banjir kilat. Jadi kenapa kita lihat, sebabnya tidak ada amaran yang diberikan kepada pengguna bila kenderaan nak masuk, lalu jalan tu adakah cukup dalam tak dalam, bagi boleh lalu tak boleh lalu, macam itulah. Jadi
Ini dia punya instruksi dia, instruksi masalah dia. Okey, jadi tadi doktor ada share tentang TRIS tools. TRIS tool ada banyak tools ni. Jadi banyak tools ni, jadi kalau saya ambil satu, nama dia ialah engineering contradiction lah. Okey, jadi later on nanti doktor akan terangkan lebih dalam. Okey, kita lihat pada next slide. Okey, kita lihat pada slide seterusnya. Tadi ada Puan Fauziah pun dalam soalan pun dia ada tanya tentang 40 inventive principle, principle inventive. Ada 40. Ini ada 40 kat situ. Jadi saya ringkaskan, saya tak pergi terlalu teknikal. Jadi pelajar saya ni apa yang dia buat, dia fokuskan, dia lihat ada 40 inventive principle dan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi ialah pada nombor 7 dan nombor 8, iaitu nested doll dan juga anti-weight. Nested doll dan juga anti-weight. Jadi dua inventive principle ni telah dipilih untuk kita cuba selesaikan masalah tadi, masalah nak bagi amaran kepada pengguna jalan raya tentang banjir kilat, supaya jangan masuk jalan tu lah. Okay, next slide. Kita lihat prinsipal nombor 7 disebut sebagai penyarangan ataupun nested doll. Jadi sebenarnya saya terangkan sikit, 40 prinsipal ni dia menerangkan tentang maknanya dalam dunia ni semua invention atau reka ciptaan kita boleh kelaskan kepada 40 kelas ni lah. Jadi kelas nombor 7 ialah penyarangan, nested doll. Nested doll ni kalau lihat tu gambar tu ialah gambar patung tu lah, patung Rusia tu kan. Jadi contoh-contoh dia ialah stacking cup ataupun kita dekat aerial kereta lama tu kan, kita boleh tarik tutup dia. Okay, nested doll. Dan yang seterusnya adalah principle number 8. Kita lihat slide. Okay, principle number 8 ialah anti-weight. Maknanya any solution yang boleh membantu kita untuk compensate the weight untuk objek tu. Jadi bila kita lihat dia punya daripada dua prinsip yang kita inventif yang kita dapat tadi, kita come out dengan satu penyelesaian pada slide yang seterusnya. Okey. Jadi dicipta ni lah yang disebut sebagai FOVER ataupun float over. So tiang boleh alih yang boleh digunakan oleh pihak berkuasa. So dia letak dekat tepi tu. So tiang ni masa dalam keadaan biasa dia rendah lah, dia rendah. Dia ada stacking. So bila banjir, air akan masuk daripada bawah dan dalam tu kita ada letak macam pelampung yang simple, ringkas, dia akan tolak. Jadi lihat boleh gambar tu boleh faham kot gambar tu. Jadi bila dah tinggi tu maknanya jangan masuk lah. Dia akan keluar flashing light. Maknanya dia bagi lampu, tak boleh masuk jalan tu. Okay, next slide. Yang ni lah yang telah disanakan pada tahun 2015 Jadi kita boleh lihat gambar tu pada keadaan yang sebelah kiri tu dalam keadaan belum ada banjir lagi lah, kan. Kemudian sebelah kanan tu dan sebelah kiri tu bila banjir dia akan naik. Jadi kenderaan akan dapat kita boleh dia akan nyalakan lampu lah supaya memastikan kita tak masuk ke dalam kawasan jalan tersebut. Okay, next slide insyaAllah. Jadi projek ni projek yang simple, kita gunakan TRIS dan telah menang beberapa anugerah lah pada tahun 2015 dan juga 2016. Seterusnya. Okay, inilah version 2 yang pelajar ni dia sambung ke universiti dan kita dapat sedikit geran daripada MARA untuk kita buat projek dan projek ini juga mendapat nasihat daripada Dr. Zul lah. Dr. Zul dan kalau yang first version 2015 kita hanya buat mechanical saja. Yang ni kita letakkan Internet of Things. Maknanya dia dah ada data, dah ada
data dari yang menggunakan Arduino atau Raspberry Pi. Jadi data tentang air banjir itu dapat pada pihak penguasa lah. Kemudian kita ada version yang ketiga. Version yang ketiga kita laksanakan pada tahun 2019. This one masih lagi mendapat nasihat daripada Dr. Zul, dan kita dapat kerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah untuk buat. This is an ongoing project. Okay, ini dari segi project TRIS untuk bahagian produk lah yang cuba kita laksanakan. Kemudian kita lihat dari segi servis. Okay, ini yang saya katakan tadi lah, macam mana sistem ni berfungsi. Dewan Bandaraya dimaklumkan, kemudian akan sampai kepada pengguna lah yang dalam bentuk phone lah, phone, dan dibagi amaran. Okay, kawasan ni tak boleh masuk lah. Kita letakkan pada ni. Okay, TRIS service. Okay, di tempat saya di MSM Taiping ni, kita dah berpuluh-puluh tahun menghadapi masalah monyet lah. Monyet ni yang buat, jadi dia akan korek tong sampah kita, sepahkan, selama hujung minggu lah. Okay, dalam TRIS, dari yang saya tunjukkan tools tadi tu, ada satu nama tools tu dalam TRIS ni, tools dia nama dia trim, T-R-I-M-M-I-N-G, trimming, maknanya membuang lah. Jadi kita lihat, boleh lihat pada next slide, macam mana sama juga kita macam tadi doktor buat analisis fungsi pada face mask kan. Jadi saya buat analisis fungsi dalam proses pengurusan sampah tu. Jadi kita lihat kat mana, jadi kita, yelah, bila orang buang sampah dalam tong sampah, kemudian tong sampah ada dalam bilik darjah, bilik guru, kemudian daripada bilik guru, sampah tadi dimasukkan ke dalam tong sampah besar lah di kaki 5. Jadi yang banyak diserang oleh monyet ni dekat kawasan kaki 5 ni lah kan. Jadi it's just a simple proses. Kita tengok proses mana yang bermasalah. Okay, jadi next slide lah. Okay, jadi kita eliminate proses tu. Jadi dah kita buat sejak tahun 2013 ke 2014, so dah tak ada lagi tong sampah dekat bahagian luar. Cuma kita kena ubah proses lah, ubah proses sikit. Ubah proses maknanya adalah buat jadual untuk pekerja angkat sampah lebih kerat dan sebagainya. Ini dah trimming yang kita buat dalam dalam servis, di peringkat servis. Jadi itulah yang saya nak share sedikit bagaimana saya dan Dr. Zul dan juga pelajar lah cuba untuk aplikasikan TRIS dalam kehidupan di sekolah kami lah, insyaAllah. Okey, jadi saya balik kepada sesi soal jawab tadi. Dr. Zul ada di talian? Ya, saya. Ada. Okey, Dr. Zul. Kita ada soalan daripada Puan Fauziah tadi. Ya, saya nak scroll balik. Fauziah tanya, daripada 40 inventive principle, kalau boleh doktor cadangkan beberapa list of principle, inventive principle yang mudah, yang selalu digunakan dan boleh kita ajar pada pelajar. Itu soalannya. Okay. So okay, kita nak faham actually apa benda yang 40 inventive principle ni. Okay, so 40 inventive principle ni adalah yang kita cerita tadi, Altshuler dia kaji beberapa ribu pattern. Okay, dan dalam pattern tu ada masalah dan juga ada solusi, ada penyelesaian. Okay, so masalah tu dia cuba what do you call, dia cuba kaitkan masalah-masalah yang agak spesifik ni kepada dalam bentuk konsep ataupun dalam bentuk umum. Okay, dalam bentuk umum. Okay, so contoh dia masalah pengangkutan. Okay, so masalah pengangkutan adalah kelajuan. Masalah pengangkutan could be penggunaan bahan bakar. Okay, so kelajuan dengan bahan bakar ni, bila kita cerita pengangkutan je, benda ni sentiasa
menjadi benda umum untuk masalah yang melibatkan pengangkutan, sistem pengangkutan. Okay. So bila kita tengok banyak teknologi pattern ni yang berkaitan dengan pengangkutan, so masalah kelajuan, masalah penggunaan tenaga ataupun bahan bakar menjadi paksi kepada kemajuan teknologi pengangkutan. Okay. So benda tu daripada masalah yang khusus tu dia cuba kaitkan, dia cuba kembang, dia cuba kaitkan dengan perkara-perkara umum, okay? Supaya semua orang boleh faham, budak sekolah boleh faham, cikgu boleh faham. Setiap kali cerita pasal pengangkutan, kelajuan tu penting, penggunaan bahan bakar tu penting, okay? Benda tu tak boleh nak lari, okay? So tapi bila kita cerita masalah tadi tu, kita cuba nak tengok solusi, okay? Penyelesaian. So Altshuler pula dia cuba kaitkan semua jenis solution tu, semua jenis permasalahan dalam bentuk umum. Bila dia cuba nak jadikan dalam bentuk umum, dia senaraikan 40 jenis konsep penyelesaian yang umum. Okey, konsep penyelesaian yang umum. Dan dia hanya ada 40 je. So bila kita tengok dalam konsep umum tu, okey, mungkin saya akan buat satu contoh. Kita share slide sikit boleh share screen. Okay, mungkin senang sikit lah kalau kata saya share. Boleh nampak Boleh nampak screen tak? Okay, so bila kita tengok screen ni, okay. So dalam 40 tu ada banyak, tapi kita nak tengok yang mana sering digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Sebab tu Altshuler dia dah buat dah 40 ni, dan daripada 40 tu hanya beberapa saja yang telah pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita dah pilih tadi, yang kita dalam kategori pencanggahan mana tadi, sama ada penjagaan ruang dan penjagaan fizikal. Okay. So bila kita cakap penjagaan fizikal, penjagaan ruang, dan kita akan tengok inventive principle yang sering pakai, okay, yang selalu pakai untuk menyelesaikan masalah tu. Okay. So dalam 40 tu mana-mana boleh pakai, tapi Altshuler dia mudahkan sikit. Okay. Kalau masalah tu pencanggahan masa, dia guna inventive principle ni. Kalau dia pencanggahan ruang, dia akan guna senarai inventive principle yang lain. Okay. So contoh dia segmentation. Okay. Kita kena faham bila kita nak guna segmentation tu, maksud dia kita pisah-pisahkan lah. Dia konsep. Maknanya kalau kata dalam face mask ni yang buat muka berbekas, luka adalah permukaan yang bersentuh dengan kulit dekat tepi ni, dekat ruang tepi ni. So bila kita tengok masalah ni pencanggahan masa ke ruang, masa dia pakai tak ada masalah. Tapi lepas lama pakai, lepas pakai berjam atau lebih daripada 2 jam ke, dan benda tu menjadi tak selesa. Okay, menjadi lebih sakit ataupun melecet. Okay. So kita kena fikir macam mana bahagian yang bersentuhan tu dengan masa, dia tidak akan buat muka you melecet, dia tidak akan buat muka you berbekas. Okay. So kita akan cuba tengok di dalam elemen-elemen ni, okay, yang mana yang kita boleh ketengahkan, yang mana kita boleh guna pakai konsep mana. Contoh dia, katalah kita pakai konsep bahan komposit. Bahan yang bersentuhan dengan kulit ni, okay, bila dia bersentuhan dengan kulit kita ni ada minyak dan kulit kita ni ada peluh. So bila dia bersentuhan dengan kulit, area yang bersentuhan tu akan menjadi lembut. Okay, lagi lama kita pakai, lagi banyak peluh kita keluar, lagi banyak minyak keluar daripada kulit kita, dia akan meresap masuk ke dalam permukaan yang face mask yang bersentuhan ni, dan dia akan jadi lembut. Dia akan jadi
lebih selesa pakai. Okay? Tapi kita nak tahu apakah bahan yang kita nak memperkenalkan yang berbeza dekat area yang bersentuhan ni. Dia mungkin berbentuk macam tisu, dia mungkin ada berbentuk yang mana dia bila dia berinteraksi dengan peluh, dia berinteraksi dengan minyak, bahan yang bersentuhan tu dia jadi lebih lembut berbanding dengan face mask yang kat depan tu lah. So dia tidak akan menyebabkan muka tu berbekas dan dia tidak akan buat muka melecet. Okay. So composite material sesuai untuk kita nak buat inovasi dekat area face mask yang bersentuhan dengan kulit. Okay. So dia bergantung kepada kreativiti. Sebab tu kita nak, bila kita nak guna 40 inventive principle ni, dia memerlukan kreativiti. Kita guna konsep taking out, kita guna konsep segmentation. Boleh ke tak kita guna konsep ni dekat senarai komponen yang kita nak selesaikan. So dekat situ merupakan perkara yang paling penting bagi guru dan murid menggunakan imajinasi mereka untuk menghasilkan idea yang lebih efektif. Okay. So itu saja daripada bahagian saya. Okey, terima kasih Doktor. Doktor boleh ambil soalan lagi tak? Ya, boleh. Sila. Soalan ni. Okey, soalan daripada mungkin Puan Tan Kong Mei. Adakah pemisahan masa dan ruang akan berlaku pada masa yang sama? Okey. So, menarik ya. Okey, so kita balik ke skrin tadi tu lah. Okey, ke skrin ni. So, pemisahan ruang dan masa ni dia sebenarnya masa berubah. Okey. Adakah masalah tu timbul tenggelam? Dia ada ke tak ada? Ada ke tak ada kan? Sepanjang perubahan masa. Okey. So itu yang kita kena faham. Ada ke tak ada perkara tersebut berlaku. Okey. So dalam face mask, bila dia start pakai, muka dia tak luka. Muka dia tak berbekas. Okey. Tapi bila dia lama pakai, baru ada luka, baru ada berbekas. Benda tu kita tak suka. Benda tu bawa mudarat. Benda tu benda yang kita tak nak. So kat situ kita nak tahu ada tak perubahan masalah tu timbul dari perubahan masa. Okay. Kalau ada, then kita boleh ambil what you call pemisahan masa. Pemisahan ruang. Okay. Kita nak tahu ruang ni sebenarnya space dalam bahasa Inggeris space. Dia fokus kepada permukaan. Okay. Pada permukaan, pada keluasan, pada isi padu, pada what you call, contoh dia permukaan masalah antara face mask dengan kulit. Okay. So itu menjadi masalah pemisahan ruang. Okay. So face mask ni dia boleh tengok dari perspektif pemisahan ruang, dia boleh tengok daripada perspektif pemisahan masa. Okay. So bila kita fokus dekat touching area antara mask dengan kulit dan permukaan tu, boleh kita cakap pemisahan ruang. Okay. Sebab masalah tu berlaku pada permukaan yang sama, ruang yang sama sepanjang masa. Okay. So itu yang kita nak bezakan antara pemisahan ruang dengan pemisahan masa. Okay. Itu jawapan saya. Okay. Terima kasih Doktor. Ya. Okay, Doktor, kita tengok. Okay, soalan yang sama jugalah daripada Lily Fazlena. Bertanya soalan yang sama, boleh terangkan pemisahan ruang atau masa berdasarkan masalah face mask? Okay, kita dah jawab tadi. Doktor, ni ada yang tanya, boleh share slide ke? Boleh. InsyaAllah, saya boleh share ke penganjur lah. Nanti penganjur akan share ke, insyaAllah. Ya. Okey. Okey, saya baca di sini kebanyakannya soalan ni hampir sama lah tentang pemisahan ruang dan pemisahan pemisahan ruang dan juga pemisahan masa lah. Okey Doktor, ini soalan ni daripada saya, bukan soalan lah, just satu yang terakhir lah.
berkenaan dengan di sekolah lah, sebab dalam sistem peperiksaan kita nak kalau boleh kita nak cari satu jawapan yang betul kan? Kalau soal objektif kita nak satu jawapan yang betul. Jadi saya pun dapat respon lah daripada guru-guru yang mengajar RBT, sebab bila kita, pengalaman saya lah, bila kita buat TRIS ni, kita sebenarnya tidak mencari satu jawapan yang paling betul. Kita cuba luaskan pilihan jawapan-jawapan tu, atau kita bagi sebagai open problem tu kan. Boleh doktor share sikit tak supaya boleh berikan panduan kepada guru-guru ni? Okey, mungkin kita lihat baliklah, pengalaman kita dalam mempelajari kemahiran penyelesaian masalah. So tak kisahlah kita guna TRIS ke atau tak ke. So daripada tadika, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, even hingga ke universiti lah. So penilaian yang kita guna pakai adalah dalam bentuk peperiksaan. Dan bentuk peperiksaan ada objektif, ada subjektif, ada soalan, ada skema soalan dan ada skema jawapan. So kat situ kita lebih tumpukan kepada jawapan yang betul ataupun jawapan yang salah. So kalau ada satu soalan ada jawapan A, B, C, D dan jawapan yang betul adalah A. So B, C, D semua salah kan. So tak dapat markah lah, 0 kan. So gagal lah. So siapa yang pilih A dia lulus, dia mungkin dapat A apa semua. So kat situ kita tak ada salah satu program untuk kita nak bagi kemahiran kepada kita punya pelajar untuk berfikir secara sistematik, secara berstruktur, terutama sekali dalam menyelesaikan masalah lah. So bila kita tengok masalah tu, kita akan tengok dari segi secara zahir dia lah, secara apa yang kita nampak. Dan juga kebanyakan masalah cara kita selesaikan masalah adalah kita cuba guna blaming game. Blaming game maknanya kita salahkan orang. Kita salahkan orang, ni salah dia lah, salah guna lah, dia tak pandai pakai lah apa semua. So dekat situ kita cuba lihat dari konteks RBT tadi tu, masalah yang kita mungkin kategorikan ada dua jenis. Satu kita panggil close problem. Close problem ni masalah yang kita dah siap-siap bagi dia punya jawapan dia. Itu yang kita dah biasa guna, kita dah biasa pakai dekat peperiksaan apa semua. It's a close problem lah. Kita bagi satu penyataan masalah dan kita minta pelajar pilih apa dia punya solusi dia. Kalau open problem ni dia lebih luas, dia beri kebebasan kepada pelajar untuk kembangkan dia punya idea pemikiran dia. So dalam konsep TRIS ni mungkin kita akan guna patah balik dekat 40 inventive principle. Segmentation. Bila kita cakap segmentation untuk menyelesaikan masalah tu, segmentation tu sangat luas. Dia nak pisahkan sistem kepada beberapa sistem yang lebih kecil. Konsep tu dia memerlukan imaginasi, dia perlukan kreativiti. Macam mana dia nak guna segmentation dekat face mask. Dia boleh guna dekat tali. Maknanya tali tu ada segmentation, ada tali keras, ada tali lembut. Supaya dia tak menghasilkan muka yang berbekas. Mungkin tali tu ada beberapa utas. Supaya tekanan pada muka tu boleh diselaraskan. Tekanan pada muka tu boleh disebarkan supaya tekanan dia tak menyebabkan muka tu berbekas. So segmentation untuk pelajar guna dalam konsep open problem yang terbuka ni, dia boleh guna pelbagai idea, pelbagai konsep daripada segmentation tu. Mengikut tahap kreativiti pelajar. Kalau pelajar tu kreatif, macam-macam segmentation tu dia boleh guna pakai dekat tali, dia boleh guna pakai dekat nose clip, dia boleh guna pakai dekat mangkuk, dia boleh guna pakai dekat valve, dia boleh pakai dekat mana-mana.
Itu yang kita nak galakkan, open problem solving itulah, supaya dia guna konsep-konsep ni terutamanya dalam 40 inventive principle, terus dia guna pakai dekat mana-mana komponen face mask, dan penggunaan tu, aplikasi tu menyebabkan problem tu selesai. Yang mungkin tak ada dekat dalam skema. So itu adalah nasihat saya lah. Okey. Okey, okay, Doktor, saya rasa kalau saya baca ni banyak soalan-soalan yang lain, tapi saya yakinlah Doktor akan cuba bincang dengan PGSM kot untuk kita buat mungkin sesi-sesi yang lain lah. Sebab ni ada tanya ni, bagaimana nak dapat TRIS Toolkit? Kena daftar. Okey, daripada Yamini Ilmu Rugen. Dia tanya kan, macam mana nak dapatkan TRIS Toolkit? Saya rasa doktor boleh berbincanglah dengan PGSM untuk kita, mungkin bukan di sinilah, kena buat sesi-sesi yang lain kot. Ya, insyaAllah. Boleh, kita boleh bekerjasama lah dengan PGSM untuk adakan mungkin kursus yang lebih efektif untuk guru-guru lah. Ya. Okey, jadi doktor, untuk kesimpulan, mungkin dalam 5 patah perkataan. 5 patah perkataan, apakah TRIS ni, doktor? Okey. TRIS ni adalah alatan ataupun kaedah penyelesaian masalah, panjang sikit kan, yang menyebabkan kita tak ada alasan untuk inovasi. No excuse for innovation if we have TRIS. Ya. No excuse for innovation. Itu macam dekat t-shirt doktor tu. Okey. Ada bukan. Tak nampak. Okay. No excuse for innovation. Okay. Not to innovate lah. Okay, doktor. Jadi terima kasih atas perkongsian dan kesimpulan tadi. Okey, seterusnya kalau tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke YouTube channel Dr. Zul, seperti yang tertera pada skrin ni, ataupun link FB group TRIS Dr. Zul, di Facebook TRIS Malaysia. Kemudian seterusnya kepada, ini adalah satu promo lah, kepada tuan-puan yang belum menyertai Persatuan Guru STEM, bolehlah QR code, scan QR code tu untuk menyertai Persatuan Guru STEM Malaysia, insyaAllah. Dan program kita juga mendapat bantuan dan juga support daripada CGE certified. Jadi boleh like FB, Twitter, seperti tertera pada skrin. Okey, sila mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisikan kehadiran seperti di pautan tu, https bit.zul 2304, dan jangan lupa masukkan kod webinar pada hari ini, warna merah besar tu, DRZUL 2304. Pautan ni dibuka sehingga jam 1:30 petang hari ini saja. Jadi tuan-tuan boleh masuk dalam tu dan yang penting masukkan kod tu, kod webinar tu. Warna merah tu.
Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti webinar pada hari ini. Ada ruangan, tuan-tuan boleh isikan ruangan bawah tu. Kalau ada sebarang komen dan cadangan, boleh masukkan di dalam borang kehadiran tadi. Okey, saya ucapkan terima kasih daripada saya Syarul Zaman bin Hamdani dan juga Dr. Zul. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.